lebih kepada pengenalan. Pengenalan tentang apa itu taranum di Quran. Okey. Disebut taranum yang kita bincang ni adalah taranum bil Quran. Taranum dengan Al-Quran. So, dia ilmu taranum ni sangat luas sebenarnya. Ilmu taranum ni sangat luas. Ilmu taranum ni membutuhkan masa yang sangat lama, panjang. Okey, mungkin berapa hari? 3 hari. Kakak boleh baca taranum. Taranum menjadi dia. Boleh? Keluar bengkel 3 hari ni boleh? Taranum? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh pula. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Kalau semua lah. Okey, kenapa minat taranum ni? Tanya apa? Sebab apa? Ilmu. Sekelas tak kan? Sama. Memantapkan bacaan. Kalau tak ada taranum tak ada mantap. Bagus. Okey. Sampai ke berapa? Nabila kata kalau belajar taranum ni lebih semangat baca Al-Quran. Sekarang dia baca 1 juzuk sehari kan. Good. InsyaAllah. One day one juzuk boleh boleh. One day one juzuk kita campaign ramai-ramai. Tak apa, kita baca dekat mana kita mampu. Baik. Taranum ni sahabat-sahabat, dia ilmu yang sangat luas dan lama. Saya cerita pengalaman saya sendiri sebelum kita cerita ni. Saya belajar taranum bermula dari Johor pada tahun 1998 saya di Faisal. Tahun 1996. Okey. Dia kira sendiri lah berapa tahun saya kan. Okey. 1996 darjah 4 saya belajar taranum tu disebabkan ayah saya paksa. Ayah saya paksa. Belajar taranum ke tak? Dia paksa saya belajar taranum. Saya dulu suka nyanyi ke nasyid lah. Satu tadika macam kecil dia komen kan. Kan? Kecil dulu ni. Masuk tadika nasyid. Jadi minat nasyid. Tapi bermula tu darjah 4. Kemudian saya minat darjah 4 tu baru tiba-tiba. Kemudian dia bermula serius ni pada ketika dia tingkatan 1 tahun 1999. Tingkatan 1 tu bermula saya ikut dengan seorang guru saya, Ustaz Kasim Ahmad. So saya pergi belajar. Ayah saya hantar di rumah dia, duduk di rumah dia. Tidur situ, makan situ, remuk situ, bubur situ kan. Main dengan anak dia besar dengan keluarga dia lah, keluarga angkat. So bila cuti sekolah dia hantar, bila cuti minggu dia hantar. Kadang-kadang langit-langit tak nak pergi. Sebabnya pasal tak ikhlas kan. Sebab pasal susah, taranum ni susah. So bila pergi tu, bila bermula daripada paksaan, lama-lama dia datang minat. Jadi ustaz ni bawa saya pergi belajar sana, belajar sini, pergi dia tempat dia mengajar ni, dia mata saya pergi. So sampai dari tingkatan 1 sampai sekarang saya masih belajar taranum. Lebih kurang dalam 15 tahun belajar taranum pun tak pandai-pandai lagi. Kenapa nak belajar taranum? Okey, tak apa, yang penting saya nak ceritakan taranum ni masa yang panjang. Awak jangan ingat bengkel 3 hari ni keluar tera tak? Mana-mana bengkel kan, sama lah. Tapi sekali kita nak bincang tentang asas taranum. Jadi taranum ni dia ada 2. Satu taranum mujawwad. Taranum mujawwad ni taranum yang kita baca dalam tilawah. Dalam TV kan, satu disediakan koridor dari Zimbabwe sampai ke bacaan. Surah Al-Anfal dan sebagainya. Jadi dibaca dalam TV yang baca slow-slow tu nama dia taranum mujawwad. Secara slow. Jadi dia akan baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Slow kan? Bila dia jawab tinggi, dia akan ada dekat suara yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi macam tu. Itu taranum secara jawab dibaca slow, latihan slow. Dan yang kedua, secara asasnya, sebelum awak belajar ke taranum itu, kita kena tahu taranum secara asas taranum murattal. Taranum murattal. Taranum murattal. Taranum murattal ni adalah bacaan kita dalam sembahyang. Bacaan dalam sembahyang, bacaan dalam Al-Quran biasa-biasa, bacaan yang bacaan secara laju ni. Kan? Kita baca kalau tu imam
Imam baca secara taranum agak-agak kamu ada tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sampai tahiyat. Mesti dengan apa? Dengan sembilan. Itu sebab orang banyak gaji. Itu pula kan? Makmum pula habis. Kenapa? Sebab tak boleh. Sebab Nabi kata kalau kita baca dalam sembahyang, kita cepatkan, pendekkan sembahyang kita. Sebab kadang-kadang hajat makmum macam-macam kan. Ada yang pergi toilet, ada yang anak, ada yang tengok TV dan sebagainya. So hajat dia macam-macam. Ada urusan dunia, urusan akhirat. Jadi kita cepatkan. Jadi sembahyang kita bacaan secara muratan. Taranum juga, tapi taranum yang laju. So macam mana bunyi dia? Kalau kita baca tadi, contohnya lagu Bayati, kan? Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu taranum muratan. Tetapi masih taranum. Sebab apa dia ada lagu-lagu dia di situ. Jadi kalau awak dengar contohnya Syekh Masyari Al-Fasi, Syekh Syekh Sa'ad Al-Wabidi, awak dengar Qoli-Qoli Mekah, awak dengar Qoli-Qoli Mesir dan sebagainya, dibaca dalam sembahyang. So dibaca itu cara muratan sebab laju. Tetapi lagu dia sama tak? Tak sama. Syekh Mahir lagu dia lain, Syekh Masyari lagu dia lain, Syekh Sa'ad Al-Wabidi lagu dia lain. Kalau pasal Imam Matan pun lagu dia lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, lagu juga. Imam harus tahu. Ada terus sikit kan. Baca pun tak dengar apa. Jadi itu taranum secara baik. Kita akan cerita sikit di dalam. So hari ini kita akan bincangkan tentang pengenalan taranum. Taranum ni adalah satu kaedah ilmu. Kaedah ilmu ataupun seni lagu, seni suara yang diperbagaikan bunyi dia. Okay? Suara kita macam-macam kan? Suara kita ada suara katak, ada suara tak sedap, ada yang suara sedap, suara tidur, suara macam-macam, suara marah orang, suara jerit. Masing-masing kita ada intonasi dan sebagainya kan? So suara ini diperbagaikan bunyi dia mengikut satu kaedah taranum nama dia. So suara ni apa peranan dia? Peranan dia adalah untuk kita nak melakukan Al-Quran tadi. Jawab boleh baca nanti Sini kita cerita secara umum dia. So taranum adalah satu kaedah, satu ilmu, seni kaedah ilmu yang diperbagaikan bunyi dia menggunakan alat salur suara. Apa alat salur suara kita? Tekak kita kan. Daripada tekak dan menggunakan suara kita tekak hingga ke rongga hidung. So daripada tekak ni sampai ke hidung, kita akan menggunakan suara kita untuk kita baca Al-Quran. Itu taranum. So dia ada kaedah-kaedah yang itulah. Ini secara idea dia. Menggunakan suara sama yang kita menyanyi. Nyanyi pun sama juga sebab kita menggunakan suara. Tetapi apa beza menyanyi dengan Al-Quran? Ialah taranum ialah kita ada kaedah-kaedah taranum lagu-lagu yang tertentu, cara suara yang tertentu, tinggi ke rendah ke kita baca dan sebagainya. Okey, itu adalah asas pengenalan dia punya pengenalan masuk taranum. Baik, falsafah dia. Falsafah kenapa kita perlu taranum adalah kita nak melakukan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis, Zaidul Quran bi aswatikum fa inna sawtal hasan yazidul Quran hasanah. Nabi SAW kata apa? Hiasi Al-Quran ini dengan suara-suara kamu. Hias Al-Quran. Al-Quran ni cantik tak? Cantik. Al-Quran dah cantik. Ma farratna fil kitab min syai'. Al-Quran ni tidak kurang apa pun. Segala hukum ada, segala ayat ini ada, cerita semua ada, tapi tidak kurang apa. Tetapi Nabi kata kita kena baca dengan hiasan suara kita yang cantik. Fa inna sawtal hasan yazidul Quran hasanah. Sebenarnya suara yang baik ni akan menambahkan lagi kecantikan Al-Quran. Sebagai contoh, kita baca Al-Quran tak ada lagu, baca macam novel. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Baca macam saja. Apa jadi pada Al-Quran tadi? Mukjizat dia nampak tak? Mukjizat dia nampak tak? Mukjizat dari segi bahasa dia ada, tetapi mukjizat dari segi dia punya zauq, dia punya feel, dia punya mukjizatan dari segi ketartilan Al-Quran itu tidak menentu. Okey? Ataupun kita baca secara dalam sembahyang, tapi kita baca relax je. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Okey. Berbeza dengan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Okey. Apa maksudnya? Kita dah tentu kita nampak satu bentuk modul dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu kalam-kalam Allah yang layak dengan kalam-kalam ni. Maksudnya kita nampak kemukjizatan Al-Quran itu. Sebagai contoh, Al-Quran kali ini mukjizat dia adalah segi bahasa. Walaupun kita tak faham Al-Quran, walaupun kita tak faham, tetapi kita tengok sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran Ar-Rahman, bunyi dia apa? Kan? Allamal Quran, bunyi dia Khalaqal insan, bunyi dia Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Faham tak maksudnya? Tak. Sekarang ni faham tak? Nanti saya akan tengok tafsir dulu. Tak, sekarang ni faham tak? Tak faham. Tak faham. Saya pun tak faham. Saya tak faham. Okey? Maksudnya kita tidak faham, tetapi kenapa kita rasa? Kita rasa. Kenapa? Bukan suara, tetapi lagu tadi. Lagu tadi. Sebab itu Nabi kata fa'inna sawtul hasan yazidul Quran hasanan. Sebagai contoh kita baca dalam surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca taranum lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Dia nampak cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. Apa hujungnya bunyi? Kan? Cantik tak? Siapa susun? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tunjukkan kepada orang kafir, orang Islam dan juga orang awam macam kita yang tak faham ni mukjizat Al-Quran kalau tak dengar lagi. Baik. Jadi falsafah ni adalah untuk kita menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ini dengan secara tartil ataupun secara bertajwid, secara elok, secara menjawab dan sebagainya, secara tahsin. Tajwid adalah tahsin ataupun tartil. Maksudnya kita baca Al-Quran ini dengan cara yang elok. Elok dari segi bacaan sebutannya, elok dari segi bacaan berlagunya. Berarti itu falsafah untuk kita belajar. Kita tahu taranum ni apa? Adalah kita melagukan Al-Quran, juga untuk menampakkan kemukjizatan Al-Quran. Baik. Apa peranan taranum? Okey. Apakah peranan taranum? Karena yang pertama adalah untuk mencapai tahap ketartilan Al-Quran yang tulis. Bila kita bisa cakap tadi, bila kita baca Al-Quran, kita nampak dia punya tahap nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Al-Quran ni tidak boleh dilakukan dengan lagu-lagu yang lain. Boleh ke lagu rock Al-Quran? Tak boleh. Ya, tak boleh. Nak masuk lagu Cina dan tak boleh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wah, keluar terpeti Tak boleh. Tak sesuai. Zaman saya belajar dulu, zaman sekolah takfir tu, budak sekolah suka main-main dalam perkataan baca Quran bukan bosan, tapi budak-budak. So, main-main je. Kawan kata, cuba kau baca lagu ni dalam surah Amma Yatasa'alun. Lagu apa? Lagu perempuan di Siraman. Amma Yatasa'alun Anin Nabail Azim. Tak lagu kau. Apa baca tadi? Allah, dia pukul. Kamu tak nak dah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dalam Al-Quran dia ada law, dia ada kaedah. Sebab dia ada tajwid. Dia ada tajwid. Tajwid tu yang perlu kita ikut. Lagu ni yang kedua. Jangan setengah orang dia faham tajwid tu mesti ikut lagu. Tak. Lagu tu mesti ikut tajwid. Sebab tu lah kita kena baca Al-Quran yang pertama sekali tajwid kita mesti kemas. Balik kepada tahsin. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan secara tartib tu dia dengan bacaan bertajwid. Dan lagu tu yang kedua. Boleh dia nak baca biasa. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh imam macam tu. Makcik kat belakang kata imam ni rokok 3 ke? Sering je dia baca kan? Boleh. Tajuk dia tak salah. Tak salah. Tapi tak juga dalam buku tambahkan aksesoris dia. Tambah bagi cantik. Kereta kalau dah ada tayar, dah ada pintu, dah ada apa dan sebagainya, dah ada steering, dah boleh berjalan kan enjin kan. Tapi kalau tak ada spoiler, kata slack. Boleh jalan kan? Tetapi dia ada spoiler, dia ada lampu, dia ada sport rim, cantik dia kata. Itulah. Maksudnya untuk menghiaskan Al-Quran. Jadi kita kena tahu dia punya peranan Taranum ni adalah untuk mencapai tahap takdilan yang kemudian. Yang kedua, untuk memberi penghormatan kepada status Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran ini kalam Allah al-munazzal ala Muhammad, satu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Bahawa mesej-mesej yang sangat tinggi. Al-Quran ini bukan Nabi kopi longkang. Al-Quran ini bukan Nabi ambil kepada orang Yahudi. Al-Quran ini bukan Nabi ambil ketika Nabi berdagang, tak. Nabi ambil daripada yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, satu kalam yang tidak boleh kita gambarkan, yang Allah gambarkan dalam bentuk Al-Quran Karim. Sebab tu kita punya penghormatan kita macam tu. Tinggi dia punya martabat dia. Sebab tu dia ada lagu-lagu dia tersendiri, dia ada cara bacaan dia tersendiri. Malah kalau kita baca Al-Quran dengan lebih dalam lagi, dia ada qiraat dan sebagainya. Ada yang baca Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin, ada yang baca Ihdinas sirat, ada yang baca Ihdinas sirat, ada yang baca Ihdinas sirasi, ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ataupun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingat waladdallin ni. Waladdallin makmum pun amun. Okey, jadi itu ilmu qiraat. Baik. Yang ketiga, untuk memartabatkan seni Al-Quran itu sendiri, kemudian menambahkan kekhusyukan dan keisyafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini tidak hanya dilakukan adalah untuk menambahkan zikir. Kerana taradun adalah untuk menambahkan zikir kita. Macam kita zikir kepada Allah. Kita zikir. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Okey, boleh. Astagfirullahalazim. Ataupun kita buat satu handphone kan. Asyik kat handphone, handphone awak buat handphone kan. Handphone zikir. Zikir apa zikir Shopee. Okey, yang rakam dia, track pertama astagfirullahalazim, istighfar. Track kedua dia alhamdulillah ke apa-apa. Okey, dia buat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagu tak? Agak-agak dia sendiri pun dia nak dengar dia. Mahizin, dia ada problem. InsyaAllah you can do it. Alhamdulillah. All praise be to Allah. Agak-agak dia nak dengar dia. Tak ada. Kenapa dia buat melodi? Adalah untuk menambahkan rasa feel dia. InsyaAllah kan? InsyaAllah semua jalannya macam kan? Jadi dia buat dia kenapa untuk mudah dengan hafaz. Okey? Satu. Macam juga zikir. Kenapa kita sebut Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita kena rasa sesuatu ke hati kita kalau kita ikhlas. Betul? Macam mata terus orang gelap kan? Terus orang gelap kita zikir. Zikir lama-lama kita akan rasa sesuatu. Betul? Kan? Rasa apa? Rasa ada orang kat sebelah. Kita tengok kat limah. Kan ada lah. Maksudnya kita akan rasa feel. Betul? Kita akan rasa melalui lagu tadi, kita akan sampai dia punya feel ataupun dalam masalahnya ada zauk untuk kita sebut dalam Allah atau zikir ini.